Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah tayyibah, beriman kepada perkara yang gaib, beriman kepada perkara gaib. Ayat Al-Quran yang ketujuh. Wa qala Allah Ta'ala, Inna Allaha falikul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Falikul isbah wa ja'ala al-layla sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 95 hingga 99. Sesungguhnya Allah jualah yang membelah, yakni menumbuhkan biji benih bijirin dan biji benih buah-buahan. Dia yang mengeluarkan benda yang hidup dari benda yang mati dan dialah yang mengeluarkan benda yang mati dari benda yang hidup. Yang sedemikian hebat kekuasaannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan daripada menyembahnya oleh benda-benda yang kamu jadikan sekutunya? Allah jualah yang membelah cahaya subuh, yang menyingsingkan fajar, yang menjadikan malam untuk tinggal berehat dan menjadikan matahari dan bulan untuk mengira waktu menurut peredarannya. Yang demikian itu ialah penentuan Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu supaya kamu berpedoman kepadanya dalam kegelapan malam di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami satu persatu bagi orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam. Maka bagi kamu disediakan tempat tetap dalam tulang sulbi bapa kamu di bumi atau di bumi dan tempat simpanan dalam rahim ibu atau dalam kubur. Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang mengerti secara mendalam. Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Dan kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir buah yang bergugus-gugus. Dan dari pohon-pohon tamar kami keluarkan dari mayang-mayangnya tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik. Dan kami jadikan kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima yang bersamaan bentuk rupa dan rasanya dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah dan ketika itu ia masak. Sesungguhnya yang demikian itu mempunyai tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi orang-orang yang beriman. Al-An'am 95 hingga 99. Alhamdulillah tuan-tuan mulia. Pagi ini kita membaca di bawah tajuk kalimah tayyibah. Bawah tajuk kalimah tayyibah iaitu kalimah iman. Kalimah la ilaha illallah. Di bawah tajuk kecil dia beriman kepada perkara yang gaib. Bagaimana kita nak beriman, nak percaya kepada Allah ni, sedangkan Allah ini dia gaib, kita tak nampak. Maka yang ketujuh ni, ayat Quran ketujuh ni, sekarang dia letakkan ayat daripada surah Al-An'am ayat 95 hingga 99.
Ada lebih kurang dalam ni 5 ayat. Dalam 5 ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita bagaimana cara kita nak beriman dengan Allah yang sifatnya ghaib. Allah yang tak nampak ni, Allah Ta'ala ajar kita bagaimana kita nak beriman dengan Allah. Maka dalam ayat ini terlalu banyak, hampir 20 contoh-contoh yang Allah datangkan kepada kita supaya kita dapat berfikir menggunakan otak untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dengan Allah mengatakan innallaha falikul habbi wan nawa. Sungguhnya Allah jualah yang membelah, menumbuhkan biji-bijirin. Maksudnya benih-benih tu ada dua yang Allah tumbuhkan. Pokok-pokok tu ada dua. Satu jenis pokok-pokok yang dia tak ada batang. Satu jenis pokok-pokok buah-buahan batang yang besar-besar. Satu jenis sayur. Satu jenis pokok-pokok yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Habbi wan nawa. Kemudian itu yang pertama, ada jenis bijirin, ada jenis pokok besar-besar. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala yukhrijul hayya minal mayit. Allah keluarkan daripada yang hidup tu, daripada mati tu dia jadi hidup. Yukhrijul hayya minal mayit. Daripada mayat tu Allah Ta'ala jadikan dia hidup. Kemudian wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dan Allah mengeluarkan pula mayat itu yang telah mati itu kepada yang hidup. Daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada. Fa anna tufakun. Allah ajar kita. Fa anna tufakun. Kenapa kamu masih berpaling, tidak mahu mempercayai? Percaya maksudnya Allah yang boleh menghidupkan, Allah yang boleh mematikan. Daripada tak ada Allah Ta'ala bagi jadi ada, daripada ada Allah Ta'ala boleh bagi jadi tak ada. Allah Ta'ala bawa contoh pohon-pohon pokok yang biji-bijirin yang ditanam, maka tumbuh pokok-pokok yang pokok-pokok biasa, kemudian pokok buah-buahan itu. Kemudian Allah Ta'ala bawakan contoh lagi. Allah Ta'ala kata fariqul isbah. Allah inilah Tuhan yang menyingsingkan waktu subuh. Subuh ni macam dia datang kan, malam dia berpusing, jadi dia mengeluarkan waktu subuh. Lagi kemudian Allah Ta'ala kata waja'alal laila sakinah. Subuh tu Allah Ta'ala singsing, bukakan supaya cerah. Kalau Allah Ta'ala tak buka waktu subuh tu gelap terus. Waja'alal laila sakinah. Allah Ta'ala jadikan belah malam ni untuk tempat kita rehat, tidur. Waja'ala syamsa. Allah Ta'ala ciptakan matahari. Wal qamar. Bulan Allah Ta'ala ciptakan husbana. Kalau bulan ni Allah Ta'ala cipta satu, Allah Ta'ala ciptakan matahari. Kedua, Allah Ta'ala ciptakan bulan. Bulan ni kata Allah, Allah Ta'ala jadikan bulan ni husbana, tempat perhitungan. Kalau kita orang Islam ni, cara kita nak kira hari, kita tengok anak bulan. Kita tak tengok anak matahari kan. Nak raya puasa, raya haji, kita tengok anak bulan. Tak ada orang tengok anak matahari. Tak ada dengar kan. Semua orang tengok anak bulan. Itu Allah Ta'ala sebut. Wal qamara husbana. Qamar itu, bulan itu dijadikan tempat cara kita nak menghitung hari, mengira awal bulan, ujung bulan. Dzalika taqdirul azim. Itu takdir Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. So kita memahami benda itu. Kemudian kata Allah, wa huwallazi ja'ala lakumun nujum. Allah jugalah yang menciptakan, menjadikan bagi kamu an-nujum. Nujum ni apa? Nujum ni bintang. Bintang-bintang dekat langit. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan bintang? Allah Ta'ala kata, litahtadu biha fi zulumatil bahri wal bahri. Bintang Allah Ta'ala kata untuk menjadi petunjuk bagi kamu fi zulumatil bahri, pada waktu kamu di dalam kesesatan, waktu gelap, sama ada fil bahri, di muka bumi, atas daratan, atas tanah, wal bahri, ataupun dalam laut. Jadi kalau kita tengok orang dulu kita sekarang ni ada GPS kan. Ada GPS, bolehlah buka Waze kan. Orang dulu tak, dia tengok bintang. Bintang tu sama ada atas darat, jalan padang pasir. Tuan-tuan bila sampai padang pasir, kanan kiri tak nampak dah. Utara, selatan ke tak tahu jalan, tak tahu nak pergi mana kan. Corner ke mana tak. Jadi bintang tu menjadi pedoman. Sama ada yang dekat laut, tengah-tengah laut pun sama. Maka kata Allah, ini yang pertama, ayat 90 Allah Ta'ala qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Allah Ta'ala kata, sungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa dia tadi? Bintangnya, mataharinya, bulannya, pokok tumbuh-tumbuhannya, waktu
paginya liqaumi ya'lamun, kata Allah, bagi golongan orang-orang yang mengetahui. Maksudnya siapa yang belajar lah, yang tahu. Golongan yang ambil tahu, dia tahu, kata Allah. Satu. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi ayat 98. Wahuwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Tadi cerita tentang pokok, bulan, bintang. Kemudian Allah Ta'ala cerita pada manusia pula. Allah Ta'ala kata, wahuwallazi, dan Allah lah yang ansha'akum min nafsin wahidah, yang menghidupkan kamu daripada nafsin wahidah, orang yang satu, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Maka famustaqar wa mustaudak. Famustaqarru wa mustaudak. Dia satu mustaqar, satu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya pada air mani lagi, pada sulbi lelaki, tempat yang pertama. Wa mustaudak. Kemudian dipindahkan kepada rahim ibu. Masuk dalam rahim ibu. Itu dua. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Telah kami jelaskan di sini tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, liqaumin yafqahun, bagi golongan orang yang cerdik pandai. Tadi pokok, Allah Ta'ala ciptakan matahari, siang malam. Allah Ta'ala kata liqaumin ya'lamun, bagi golongan orang yang nak tahu. Tapi yang sini Allah Ta'ala kata liqaumi yafqahun, bagi golongan orang-orang yang faqih. Faqih ini cerdik pandai lah, sebab nak faham tentang manusia, embryo, rahim, semua tu. Liqaumi yafqahun, kata Allah, bagi golongan yang faqih, yang cerdik. Allah Ta'ala daripada luaran, Allah Ta'ala pergi 98 dalam diri manusia. Kemudian terus lagi Allah Ta'ala ayat yang ke 99. Allah Ta'ala kata wahuwallazi anzala minas sama'i ma'a. Allah Ta'ala bawa contoh yang lain. Dan Allah itulah Tuhan yang menurunkan daripada langit air. Air daripada langit ni turunkan ialah Allah. So nak faham tu, nak kenal Allah tu ada sebenarnya. Yang turun air daripada langit tu ada, yang menurunkan iaitu Allah. Kata. Kemudian Allah Ta'ala kata bila kami dah turunkan air, fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Daripada air itulah akhrajna, kami hidupkan, kami tumbuhkan nabat, tumbuh-tumbuhan, semua jenis tumbuhan. Yang mana bila tumbuh tu Allah Ta'ala kata fa akhrajna min khadira, tumbuh, kami jadikan pokok itu khadira. Kita tengok menghijau, cantik aja kan. Nukhriju minhu habban mutarakiba, yang mana bila pohon-pohon menghijau itu tumbuh, dia mengeluarkan buah-buahan yang pelbagai bentuk, pelbagai jenis. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa minan nakhil, dan daripada, kalau kamu perhati, dia kata, kamu tengok daripada nakhli, daripada mayang pokok tamar. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah, kami jadikan mayang itu keluar buah-buah berjuntaian, qinwanun daniyah. Nampak buah tamar tu dia keluar, ada juntaian di ke bawah yang mudah kita kutip. Itu juga Allah yang buat. Allah Ta'ala kata wa jannatin min aqnab. Kemudian kalau kamu tengok pula daripada kebun-kebun anggur yang berjuntaian yang keluar tu, kami juga yang cipta, kata Allah. Wa zaitun, buah zaitun kami juga yang cipta, yang jadikan, kata Allah. Wa rumman, buah delima, kata Allah, kami juga yang cipta. Mutasyabiha wa ghaira mutasyabih, buah ni delima ni, buah delima ni Allah Ta'ala kata mutasyabih wa ghaira mutasyabih, ada rasa dia yang manis, ada rasa dia yang tak manis, yang masam, pelbagai, kata Allah. Unzuru ila samarihi, wahai manusia, kamu perhati, dia kata unzuru, kamu perhati ila samarihi, kepada buah-buah yang Allah cipta ini, idza athmar, apabila buah ini membesar, buah ini masak, wayanai, dia kata inna fi dzalikum, kata Allah, sesungguhnya pada ini semua, tanda buah-buahan ciptaan Allah ini semua, la ayatin liqaumi yu'minun, ada tanda-tanda bagi siapa? Bagi golongan orang-orang yang beriman. Tu ada 3 tadi, liqaumi ya'lamun, liqaumi yafqahun, liqaumi yu'minun. Allah Ta'ala sebut golongan yang tahu, golongan yang cerdik pandai. Kemudian yang akhir Allah Ta'ala tutup bagi golongan orang yang beriman. Kalau kita ni lah,
tuan-tuan semua beriman semua ahli syurga semuanya. Kita golongan beriman. Bila kita baca ayat ni, kita faham, tengok contoh-contoh yang Allah Ta'ala sebut, kejadian pada manusia, tumbuh-tumbuhan, pada langit turun air, mustahil benda itu turun berlaku sendiri. Ada kuasa yang menurunkan, yang menciptakannya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kesemua perkara ini apabila kita perhatikan, dia akan menghasilkan keimanan dalam diri kita. Kita menjadi ada kepercayaan, menyebabkan kita beriman kepada Allah yang sifatnya Allah itu ghaib. Ghaib ni tak nampak lah. So kita mempercayai kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Ada dalam kita, insyaAllah tentang dia. Menarik sebenarnya ayat ni. Dia kau nak tafsir panjang cerita dia. Ringkasnya begitu kita fahami, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Illallazina amanu. Sallallahu